Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 1 Julai 2022. Saya Nurul Hidayah Nawai. Dan juga saya Ivan Tu. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. MyEasyCover.com, pembiayaan insurans kenderaan untuk penjawat awam dilancar. Warga negara Malaysia tidak perlu isi pas pengembara di MySejahtera. Program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia yang berkonsep patuh syariah akan memanfaatkan 1.6 juta penjawat awam termasuk yang bertaraf kontrak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata program itu akan diperluas kepada kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan sektor swasta dalam masa terdekat. Ia akan dilaksana secara berperingkat menerusi platform digital MyEasyCover.com. Program tersebut menawarkan pembiayaan tanpa faedah dengan tempoh pembayaran semula selama 10 bulan. Sekecita saya maklumkan bahawa inisiatif yang dilancarkan pada hari ini bukan sahaja boleh dinikmati oleh semua penjawat awam tetapi juga mereka yang bertaraf kontrak. Penjawat awam tetap dan bertaraf kontrak layak memohon skim pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia dengan syarat nisbah hutang tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan bulanan. Beliau berucap pada majlis pelancaran program itu di Putrajaya. Program itu adalah hasil rangka kerjasama strategik pihak awam dan swasta diusahakan Kementerian Sumber Manusia bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad dan A-Tech Insure Sdn Berhad. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarwana memaklumkan pelaksanaan inisiatif tersebut dapat mengurangkan jumlah bayaran faedah cukai jalan oleh penjawat awam yang mencecah hampir 200 juta ringgit setiap tahun. Dengan adanya program ini, kita bukan saja sempat jimat 200 juta daripada aliran tunai kepelbagaian, pada masa yang sama mereka yang mampu bayar masih boleh dapat 10% diskaun. Ada peratusan diskaun kepada penjawat awam apabila mereka mampu bayar. Mereka tak mampu bayar boleh beli secara ansuran dan tak perlu bayar sebarang interest atau berbunga terhadap pinjaman. Program pembiayaan itu berkonsep patuh syariah kado hasan iaitu pinjaman tidak melibatkan faedah atau unsur riba. Kementerian Kesihatan KKM memansuhkan keperluan mengisi pas pengembara untuk warga negara Malaysia memasuki negara berkuat kuasa 4 Julai ini. Ya, Menterinya Khairi Jamaluddin berkata kelonggaran itu bagi memudahkan warga negara kembali ke Malaysia di samping keadaan sistem kesihatan yang kini berada pada tahap baik dan memuaskan. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan warga negara Malaysia akan pulang ke negara ini tidak lagi perlu mengisi dan melengkapkan ciri-ciri pas pengembara dalam aplikasi MySejahtera. Pemansuhan itu akan dibuat secara berperingkat untuk memberi kelonggaran kepada kumpulan lain seperti pemegang pas sosial, pas pelajar serta penduduk tetap. Ciri-ciri pas pengembara masih perlu dipaparkan di aplikasi MySejahtera oleh pengembara bukan warga negara sebelum memasuki negara ini. Selain pemantauan kes COVID-19 dalam kalangan pengembara luar, ciri-ciri tersebut perlu dilengkapkan oleh mereka supaya KKM boleh membuat pemantauan rapi ke atas penyakit berjangkit lain dari luar negara seperti cacar monyet.
Kerajaan mengambil kira kepentingan semua pihak khususnya penternak, peniaga dan pengguna sebelum menetapkan harga siling baharu ayam iaitu RM9.40 sekilogram bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata penetapan harga itu dibuat selepas perjumpaan dengan pelbagai pihak khususnya pemain industri selain pengiraan margin penjualan ayam oleh kementerian. Ya, beliau berkata usaha itu bagi memastikan penternak dan peniaga masih meraih keuntungan manakala pengguna mampu mendapat harga ayam yang berpatutan. Walaupun tidak semua peniaga berpuas hati dengan harga siling baru, keputusan itu perlu dibuat bagi melindungi semua pihak. Sementara itu, Datuk Seri Alexander menegaskan pihak penjual dan peniaga ayam perlu mempamerkan tanda harga caj tambahan upah memotong ayam supaya pengguna diberi pilihan sama ada untuk menggunakan khidmat itu atau tidak. Beliau berkata demikian selepas melakukan peperiksaan dan pemantauan pelaksanaan harga maksimum ayam dan telur ayam di sebuah pasaraya di Shah Alam. Pelbagai inisiatif akan dilaksanakan bagi membantu meringankan beban rakyat dalam isu kenaikan harga barang. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, satu perbincangan bersama-sama pihak berkaitan akan diadakan minggu hadapan bagi menggalakkan kempen jualan murah dalam masa terdekat. Perbincangan itu akan melibatkan pengeluar, peruncit serta penjual bagi menjayakan kempen berkenaan. Kita harap dalam bulan kebangsaan ni, bulan 8, bulan Ogos, September ni, kita akan cuba berunding untuk lebih banyak pihak kedai-kedai mula melakukan sales, mula melakukan jualan murah untuk membantu pengguna offset daripada kenaikan barang-barang yang tak dapat dielakkan. Jadi dengan cara begini kerajaan tampung sedikit, pengguna pun tampung sedikit sebab naiknya terkawal, penjual-penjual pun tampung sedikit. Itu semangat keluarga Malaysia dalam menangani inflasi. Kalau ini dapat dibuat, kita secara keseluruhannya insya-Allah inflasi akan dapat kita kawal, ya. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan pemantauan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak, Selangor. Terdahulu ketika melakukan tinjauan di Universiti Malaya UM, Tan Sri Anwar sempat bertanyakan pelajar mengenai harga makanan di kafe Kolej Kediaman. Kebanyakan pelajar mendakwa berlaku peningkatan harga makanan antara RM1 hingga RM1.50. Macam sebelum ni kita orang makan mostly makanan macam ni kan. Tak exceed dari RM5 lah. Tapi sekarang macam saya ambil ayam yang kecil pun dah jadi harga dari RM5. So saya rasa macam nak makan tu pun kadang-kadang macam kita orang nak ambil bukan ayam je lah yang mahal. Kadang ikan pun jadi mahal. Sebelum ni rasa macam okey lagi. Macam ambil 2 lauk RM5.50, RM6 okey lagi. Sekarang 1 lauk pun dah RM5, RM6. Hari tu pun saya ambil ikan dengan nasi kuah sikit dah RM7. Yang saya harapkan dari pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang berwajib yang mempunyai kuasa dalam bidang ini perlu memikirkan satu perancangan baik dari jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk rakyat dan mahasiswa sendiri. Mendengar keluhan pelajar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UM, Profesor Dr. Sabri Musa berkata, tindakan segera akan diambil bagi menangani isu itu. Dan pihak universiti sendiri akan cuba berbincang balik dengan pengusaha dan merangkakan perancangan macam mana kita nak pastikan pengusaha boleh sustain sambil mengekalkan harga di tahap yang seminimum mungkin. Baik, menjelang operasi Masyair Haji minggu hadapan, jemaah Malaysia dinasihat sentiasa menjaga kesihatan dan bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar di Mina dan kembali ke Baitul Haram untuk tawaf dan sa'i. Selain kekuatan mental dan fizikal, jemaah juga dinasihat sentiasa menjaga SOP dan berdoa agar segala urusan dipermudahkan. Dan juga kalau boleh kita hadkan kita berada di kawasan panas
kalau boleh kita beribadat pun di dalam bilik ataupun di surau yang dikhususkan, ataupun kalau di masjid tempat yang tertentu, jangan terdedah kepada cuaca panas dan boleh menyebabkan kita takut kesihatan kita terganggu bila nak berangkat ke Arafah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ceramah persediaan haji di bangunan Abraj Al-Janadriyah. Untuk 8 malam terakhir, jemaah juga digalakkan menggandakan amalan untuk memperoleh ganjaran yang besar. Yang penting betapa bertuahnya kita jadi tetamu Allah, dan kita kena penuhi masa-masa yang ada ni untuk beribadat dengan Allah. Sebab ini macam mungkin ini peluang kita dalam hidup sekali seumur hidup lah, untuk pergi ke Arafah. Kalau umrah, Mekah, Kaabah kita boleh pergi bila-bila, tetapi peluang yang ada di Arafah mungkin inilah sekali seumur hidup. Jadi kesempatan ini sudah tentulah satu kesempatan yang kita perlu ambil sebaik yang mungkinlah. Semua jemaah haji Malaysia khususnya dan seluruh negara amnya, bahawa peluang ini tak semua akan dapat. Jadi kebetulan tahun ini kita dapat rezeki haji Abrah, jadi kita buat yang terbaiklah. Mudah-mudahan haji kita haji yang mabrur, insyaAllah. Pengeluar produk minuman tempatan berasaskan sarang burung jenama Afia Walid Elza Wellness International yang berhad berbangga dengan pencapaian besar meraih anugerah khas Asia Pacific Book of the Top Super Health Brand ke-19. Ia merupakan penghormatan dan kejayaan yang cukup besar buat seluruh warga syarikat itu. Pengasas bersamanya, Suhaizah Hussein, menitik beratkan kualiti produk, kepuasan pelanggan dan kredibiliti produk, menjadikan syarikat mereka antara pemenang bagi kategori anugerah Top Brand Asia Pasifik ini. Ini adalah hasil kerja keras tim Afia Walid dan juga seluruh troopers seluruh Malaysia, dan ini juga menunjukkan ia adalah penyuntik semangat kepada kami untuk kami terus bekerja kuat dan terus memberi manfaat kepada orang ramai. Syarikat itu juga mempunyai misi yang besar untuk membantu golongan wanita dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Untuk perancangan masa depan, kami menyeru kepada semua penonton, tak kisahlah wanita berkerjaya ataupun suri rumah, untuk sama-sama bersama kami menjadi sebahagian daripada keluarga Afia Walid, untuk sama-sama jana pendapatan demi untuk tingkatkan ekonomi diri sendiri dan juga keluarga. Dan saya juga rasa dengan anugerah yang berprestij ini sekaligus telah memartabatkan jenama Afia Walid sebagai produk sarang burung Walid yang telah memberi manfaat kepada ribuan pelanggan, dan juga sebagai orang kata peluang untuk jana pendapatan kepada usahawan-usahawan yang bersama dengan kami. Antara khasiat produk Afia Walid ialah membantu meningkatkan tahap imunisasi dan metabolisme badan serta melancarkan peredaran darah. Potongan sehingga 15% dari harga pasaran untuk barangan keperluan asas antara tarikan dalam Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 BKK 2022 yang berlangsung di Pusat Pelancongan Malaysia, Kuala Lumpur. Jualan harga patut itu insentif bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat susulan kenaikan harga barang. BKK 2022 yang disertai lebih 100 koperasi turut menawarkan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan kepada pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran. So kita ada juga jualan harga patut, kita ada persembahan artis, Abang yang Andy pun datang hari ini. Kita juga ada persembahan nasyid. Okay, kita juga ada forum perdana. Okey, kita ada e-sport, so macam-macam. So daripada kecil sampai besar semua boleh datang. Betul bang? Betul. Dengan jualan harga patut, diberitahu tadi ada jualan harga patut. Maksudnya barangan asas dengan jualan harga patut. Jadi ramai-ramai datang, dijemput adik ke Matic Jalan Ampang pada 1 hari inilah, 1 hari bulan sehingga 3 hari bulan Julai. InsyaAllah dijemput semua adik. BKK 2022 yang bermula hari ini sehingga 3 Julai bertujuan mengiktiraf sektor koperasi yang menyumbang kepada ekonomi negara.
Dasar subsidi yang dilaksanakan kerajaan berupaya membendung inflasi daripada meningkat lebih tinggi. Pensyarah kanan Putra Business School, Dr. Ida Mat Yassin berkata pemberian subsidi yang kini diunjur mencecah RM77.7 bilion tahun ini telah membantu rakyat menampung kos sara hidup dan mengekalkan kuasa beli pengguna. Jelasnya lagi, meskipun pemberian subsidi yang besar untuk jangka masa panjang akan memberi implikasi kepada ekonomi, namun ia merupakan langkah yang diperlukan. Kerajaan dilihat mampu mengimbangi pemberian subsidi buat masa ini menerusi kutipan hasil lebih tinggi disumbangkan beberapa sektor. Kita boleh menganggarkan bahawa pendapatan kerajaan juga akan meningkat kerana bila kita telah membuka sektor ekonomi, ya, kita tengok ekonomi di seluruh sektor semakin rancak, sektor pelancongan juga semakin rancak dan kita mengharapkan kutipan cukai juga semakin baik ya untuk sektor korporat dan juga kutipan cukai perseorangan. Jadi kita melihat bahawa pendapatan negara kita juga bergantung sedikit sebanyak kepada minyak dan gas. Harga minyak dan gas adalah tinggi dan komoditi komoditi kita adalah kelapa sawit juga mempunyai harga yang agak tinggi sekarang ini. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini memaklumkan jumlah keseluruhan subsidi dijangka menghampiri RM80 bilion bagi tahun 2022, tertinggi dalam sejarah kerajaan. Ia meliputi subsidi petrol, diesel, gas, petroleum cecair, minyak masak, tepung dan elektrik. Dalam pada itu, penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi merupakan langkah tepat bagi menyelesaikan isu berkaitan inflasi dan kenaikan harga barang dihadapi rakyat ketika ini. Menurut Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azhar Nizam Abdul Rashid, menerusi koordinasi lebih baik antara kementerian dan agensi terlibat, kerajaan dapat mendalami punca sebenar dan kelemahan dalam pasaran. Rantaian perniagaan itu sendiri, baik daripada peringkat kalau katakanlah ayam katakan, kita lihat makanannya macam mana, bagaimana ia disediakan, bagaimana ia diimport dan bagaimana ia dijual, berapa pula harganya dan bagaimana pengurusan kos oleh pihak pengusaha dan sebagainya dan apakah kos-kos yang terlibat. Jadi saya mengharapkan pemantauan itu lebih detail, lebih terperinci, maka kita dapat tahulah berapa sebenarnya margin yang dikenakan oleh setiap peniaga tersebut. Setidaknya kita ada satu bentuk koordinasi yang baik di antara ataupun di kalangan kementerian dan juga agensi kerajaan supaya ada satu langkah yang lebih tuntas lagi dalam daripada kita memahami permasalahan yang kita hadapi ini, iaitu permasalahan berkenaan dengan kenaikan harga barang. Mengulas pemberian subsidi kerajaan yang diunjur mencecah RM77.7 bilion tahun ini, beliau menjelaskan jika tidak dilaksanakan, kadar inflasi boleh meningkat kepada 2 angka berbanding 2.8% ketika ini. Beliau bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia secara maya. Terima kasih kerana masih bersama Berita Perdana. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu Hari Kebangsaan tahun ini disambut dengan pembaharuan. Ya, dan ia perlu melibatkan penyertaan di peringkat komuniti dan keluarga supaya tema dan konsep sambutan keluarga Malaysia teguh bersama dapat dirakyatkan sepenuhnya. Saya nak tengok lebih visible. Saya tahu sebelum ni pun semua orang sambut juga, ya. Tapi kali ini saya nak tengok optiknya lebih visible, lebih kelihatan. Sambutan dilakukan oleh keseluruhan rakyat Malaysia yang berbagai kaum. Saya tidak nak tengok dia hanya kelihatan pada optiknya seolah-olah dia disambut oleh negeri tertentu saja, peringkat tertentu saja, oleh kaum tertentu saja. Tan Sri Anwar melancarkan logo dan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 di Angkasa Puri. Pemilihan logo berkonsepkan jalur liputan internet dan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersesuaian dengan situasi dialami negara ketika ini.
3 warna pada logo mempamerkan kebersamaan rakyat sebagai keluarga Malaysia yang hidup bersatu dan aman damai sekaligus menjadi intipati untuk negara bergerak ke hadapan. Sementara itu, KCOM akan mengadakan 3 aktiviti utama bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Ia usaha memperkasa pembangunan teknologi kenderaan elektrik EV dalam negara. Program Campuses for Electric Vehicle Expeditious Rollout atau CLEVER dilancar di 3 kampus universiti dalam negara. Ya, inisiatif yang diterajui Nano Malaysia Berhad NMB itu melibatkan penggunaan EV di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Tenaga Malaysia UNITEN serta EDUCity Iskandar. Langkah ini juga secara tidak langsung akan menggalakkan rakyat Malaysia untuk memiliki dan menggunakan EV sebagai pengangkutan pilihan. Justru NMB ataupun Nano Malaysia Berhad merupakan peneraju program CLEVER yang diberi tugas mengawal selia dan memacu inovasi syarikat pemula atau startup untuk mempercepatkan pembangunan dan penggunaan teknologi ini. Program CLEVER juga akan mengumpul data untuk dianalisis dan digunakan sebagai konsep bagi tujuan pengkomersialan selain bermatlamat mengurangkan pelepasan karbon selaras misi negara neutral karbon seawal 2050. Ia juga dapat menyediakan platform bagi syarikat pemula dan inovator menjalankan ujian sebenar dalam persekitaran terkawal. Dia berucap pada pelancaran program CLEVER dan penyerahan memorandum persefahaman CLEVER antara NMB, EDUCity Iskandar Malaysia dan universiti terlibat di Iskandar Puteri. Datuk Seri Dr. Adham turut memberitahu EV berpotensi besar memperkasa perkhidmatan pengangkutan awam dan penghantaran dalam negara menjelang tahun 2030. Ada berita baik terbuka Malaysia fokus sukan malam ini. Ya, jadi kita terus bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Peluang bergelulaki negara membanggakan penyokong tanah air. Pamer aksi bertenaga untuk mara kepusingan ketiga kejohanan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan badminton Suku Akhir Terbuka Malaysia 2022. Sorakan peminat tanah air di Axiata Arena jelas memberi semangat luar biasa kepada berguru lelaki negara Ghazifeh Nur Izzuddin Rumsani apabila melakar kemenangan ke atas pasangan dari China Liu Yuchen Ou Juanyi. Zifeh Nur Izzuddin menang dengan keputusan 21-11, 22-20 sekaligus mara ke separuh akhir. Kelebihan beraksi di laman sendiri selain rehat sehari selepas pasangan India menarik diri pada aksi pusingan kedua dimanfaatkan sebaiknya oleh juara terbuka Jerman itu untuk menampilkan aksi lebih bertenaga. Mereka juga hanya diberi sedikit tekanan oleh pasangan ranking ke-75 itu, tetapi Zifeh Nur Izzuddin cekap menyusun rentak bagi mengesahkan slot ke separuh akhir kejohanan. Agak tense juga sebab dalam set kedua memang poin pun tak jauh sebab dan mereka pun tak senang nak mati, so kita more patient lah, jangan buat mistake. Siapa pun opponent kami just prepare kami punya physical and mental lebih kepada diri sendiri. Esok, Zifeh Nur Izzuddin dijadual bertemu sama ada pasangan negara Ong Yusin, Tioh Yi atau juara terbuka Swiss 2022 dari Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Sementara itu, dalam saingan bergu wanita menyaksikan gandingan negara Anna Chinggit
Cheong Teo Mei Jing ditunjukkan jalan keluar oleh pilihan kelima kejohanan Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Anna Mei Jing tewas dengan keputusan 15-21, 21-23. Biarpun tewas, Anna Mei Jing yang melakar kejutan semalam dengan menundukkan pasangan ranking ketiga dunia tetap memberi saingan sengit kepada lawannya. Baik, ini pula perkembangan kejuaraan dunia FINA 2022. Gandingan penerjun wanita Datuk Pandalela Rinong dan Nur Dabita Sabri berjaya menambah koleksi pingat buat negara apabila meraih kilauan gangsa menerusi acara 10 meter platform seirama wanita di Budapest, Hungary. Dalam acara tersebut, Datuk Pandalela dan Davita berjaya mengumpul 298.68 mata selepas melakukan 5 terjunan secara keseluruhan. Ini pingat kedua buat kem terjun negara selepas Datuk Pandalela sebelum ini turut menghadiahkan kilauan gangsa dalam acara 10 meter platform wanita Selasa lalu. Pingat emas acara tersebut menjadi milik penerjun dari China yang juga juara Olimpik serta dunia Kwang Hong Chan dan Cheng Yuji selepas mengumpul 368.40 mata. Sementara pingat perak pula diraih penerjun dari Amerika Syarikat Delaney Snell dan Katrina Young yang mengumpul 299.40 mata. Menjelang Sukan Commonwealth 2022 pada 28 Julai ini, atlet tukul besi negara Jackie Wong mahu menjadikan penyertaan ketiganya pada tamasya itu sebagai kenangan manis yang dengan mencatat rekod pribadi terbaik dalam kariernya. Menurut Jackie, biarpun sedar misi itu bukannya mudah, dia tetap yakin dapat menampilkan aksi terbaik demi Malaysia sekaligus layak ke peringkat akhir. Ya, memang possible untuk saya sebab kalau ikut ranking yang Sukan Commonwealth yang lepas, catatan terbaik saya boleh ranking ke 8 ke 9. Kita ada satu pulang lagi. Jadi saya pun tidak tahu apa yang akan berlaku dalam satu pulang ini. Saya akan menggunakan satu pulang ini untuk membuat persiapan dan juga persediaan yang terbaik untuk menjelang ke Sukan Commonwealth ketiga saya ini. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM sebelum ini meletakkan sasaran sekurang-kurangnya 4 daripada 7 atletnya layak ke peringkat akhir. Jackie yang menjadi salah seorang daripadanya merupakan pemenang pingat emas Sukan SEA 2021 Hanoi dengan catatan sejauh 66.49 meter. Masih melibatkan persiapan atlet negara menghadapi Sukan Commonwealth. Kamp gimnastik negara akan menjalani latihan serta pendedahan di Azerbaijan dan Belarus sebagai persiapan sebelum menyertai tamasya di Birmingham. Menurut Ketua Kontingen Negara Datuk Syarul Zaman Yahya, ia merupakan langkah positif yang diambil Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF dalam merealisasikan sasaran 1 pingat emas. Saya merasa sangat gembira melihat perkembangan mereka. Mereka baru balik daripada Pattaya pertandingan di sana dan pada 5 hari bulan mereka akan berangkat ke Baku untuk centralized training di sana sebelum mereka ke Belarus untuk pertandingan dan centralized training yang terakhir. Dan seterusnya mereka akan ke Birmingham. Sementara itu, gimnas negara Koi Si Yan mengakui pendedahan tersebut penting bagi mempersiapkan dirinya dalam aspek fizikal dan mental sebelum ke Birmingham nanti. The momentum it will be very good if we are going to Azerbaijan camp because the environment and the facilities there is better than here, so we can make it better and make our choreography and routines better for the good preparation for Commonwealth Games. Selain Sian, MGF turut mempertaruhkan 2 lagi atlet iaitu Eng Joi dan Izzah Amzan di Sukan Commonwealth 2022 nanti. Sukan gimnastik menjadi satu di antara sasaran emas Malaysia pada tamasya itu selain sukan angkat berat, squash, bowling padang, badminton dan powerlifting.
Baik, ini pula perkembangan aksi Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022. Kejayaan Kuala Lumpur KL City FC menewaskan wakil Singapura Tampines Rovers 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H semalam mendapat pujian ketua jurulatihnya Boyan Hodak. Kemenangan itu juga membolehkan skuad The City Boys mara ke separuh akhir zon ASEAN selepas muncul naib juara terbaik daripada 3 kumpulan. Pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu, KL City FC berjaya mendahului Tampines 2-0 menerusi jaringan penyerang import Paulo Joshua pada minit ke-16 dan 21. Bagaimanapun, lawan dari Singapura itu cuba mengejar dengan gol Boris Kopitovic pada minit ke-37, namun ia masih belum cukup membantu mereka melakar kejutan ke atas tuan rumah. Menurut Boyan, semangat berpasukan yang ditampilkan pasukannya menjadi kunci utama kemenangan KL City FC dalam pertemuan ini. Most important is at the end is team. Team is creating chances. Team is defending together. Team is attacking together. So most important is to go through. Last year was always like that. We are not team that have big stars. We are normally hard-working team. We never trash anyone 3-4-0, but we also not losing big margin. Kini KL City FC menghuni tangga kedua kumpulan terikat 4 mata dengan juara dari Indonesia, PSM Makassar. Mereka dijadual berdepan wakil dari Vietnam, Vettel FC, di gelanggang lawan pada 10 Ogos depan. Seorang ayah terharu apabila anaknya berjaya menghafal Al-Quran lantas menggendong anaknya. Saksikan dalam paparan #. Sebab terharu dan bangga tidak terkata kegembiraan seorang bapa ini dengan kejayaan anaknya menghafal kitab suci Al-Quran. Sebagai reaksi, sang bapa telah menggendong anaknya sambil mengucapkan syukur. Video ini dikongsi Ashmat Khairuddin menerusi aplikasi TikTok dan perkongsiannya itu mendapat pelbagai reaksi. Kebanyakannya terharu dengan aksi dua beranak itu. Dirakam pada 17 Jun lalu selepas remaja dikenali sebagai Yasin berjaya menghafal Al-Quran selepas mengikuti program tahfiz di sekolahnya. Rod Larsen berusia 103 tahun dari Sweden dinobatkan sebagai wanita tertua melakukan aksi terjun dari pesawat pada ketinggian 14,000 kaki. Saat Larsen melakukan aksi itu, anak-anak, cucu dan cicitnya menunggu di bawah. Ini merupakan aksi kedua Larsen selepas tahun 2020. Larsen membuktikan bahawa sukan lasak tersebut mampu dilakukan sesiapa pun tanpa mengira usia. Dan ini pula varian bakteria terbesar di dunia yang 5,000 kali lebih besar berbanding bakteria lain ditemukan saintis. Ia dinamakan Thiomygarita magnifica. Bakteria terbabit ditemui di hutan bakau Guadeloupe di Perancis. Disebabkan saiznya yang besar, ia boleh dilihat dengan mata kasar dan mempunyai struktur lebih kompleks. Pakar menyifatkan penemuan itu akan memberi kesan besar dalam bidang mikrobiologi. Baik, dengan itu berita perdana 1 Julai 2022 berakhir di sini. Selepas ini ikuti program inklusi